Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur malam ini kita dapat menyambung semula ataupun mengadakan kembali kelas kita, yang mana kebetulan kelas kita memang setiap minggu hari Selasa, dan kebetulan hari ini hari Selasa 25 Disember, iaitu bersempena dengan cuti perayaan Kristian, iaitu Christmas, yang disambut oleh orang-orang Kristian di seluruh dunia, yang mana orang Kristian ataupun Nasara, dalam Quran dia guna perkataan Nasara ataupun Nasrani, merujuk kepada Kristian lah, iaitu mengikut akidah, agama dan kepercayaan mereka. Christmas ataupun Natal, hari Natal, menyambut hari Natal ataupun Christmas berkait dengan kelahiran Isa atau Jesus. Disebut dalam bahasa Inggeris Jesus. Dia bukan bahasa Inggeris, dia ada sebutan Hebrew, bahasa lah. Isa perkataan Arab. Melayu pun guna Isa kan, istilah dia tu. Cuma kalau kita tengok dalam Bible atau dalam istilah orang putih ni, dia sebut Jesus. Ada juga 2-3 perkataan, dia bukan. Pertama tuan-tuan, nama-nama para nabi ni, okey, sebelum tu, nabi-nabi ni dia sebenarnya berkait dengan agama-agama yang lain daripada Islam. Sebab asalnya agama langit, dia panggil agama samawi. Ni tuan-tuan dengar bergelok ni sebab takut jadi kontroversi. Asalnya agama samawi, agama yang dia turun daripada langit. Maknanya dia dihantar ataupun diutuskan oleh Tuhan Allah. Agama samawi ni apa dia? Kristian, Yahudi dan Islam. Buddha, Hindu ni tak tahu mai mana lah. Bukan agama samawi lah kan. Okey, tak apa. Kristian atau Nasrani, ajarannya based on Injil. Asal ni, asal. Yang asal ni kita cerita, yang asal ni Injil melalui Nabi Isa alaihi salam. Okey. Kini kita nak kena tahu juga sikit dia punya latar belakang dia. Isa alaihi salam diberikan kepadanya Injil. Yang mana diutuskan kepada Bani Israel. Bani Israel juga. Kan? Bani Israel juga. Jadi yang ni dia sesat,
Dia seleweng, terkeluar daripada ajaran asal, kafir, dia ubah, dia jadi apa? Dia jadi Kristian. Sebab itu, Kristian dekat, hampir dan banyak persamaan dengan Islam. Sangat banyak, sangat dekat, dan sangat mudah Kristian untuk masuk Islam. Bahkan ketika mana kerajaan Rom, agama dia Kristian, berperang dengan Parsi. Agama Parsi apa dia? Parsi Iran tu Parsi. Parsi itu Iran lah. Iran sekarang, dulu Parsi. Agama dia apa? Majusi. Sembah api. Bila kedua-dua pihak ini bertembung di antara Rom, Kristian dengan Parsi, Majusi, menang Rom. Rom menang. Quran cerita, Rom menang, Kristian menang. Siapa yang tumpang seronok? Siapa di antara manusia yang tumpang seronok? Kristian menang, Majusi kalah. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai berita menyatakan bahawa kerajaan Rom, Kristian, menang ke atas kerajaan Parsi, dua blok besar kuasa dunia. Rom menang, Rom pun kafir, Rom Kristian, Rom pun lawan Islam. Tapi Nabi seronok. Pasal apa? Pasal Rom dekat dengan Islam. Rom berkongsi beberapa perkara dengan Islam, cuma mereka seleweng lah. Saya dah cerita sikit. Nak hebatnya, Nabi seronok. Seronok Kristian menang. Sebab nak dibandingkan dua-dua teruk, dua-dua kafir, dua-dua sesat, dua-dua mensyirikkan Tuhan, tetapi lagi teruk, lagi sesat, lagi terkeluar, lagi jauh Majusi berbanding dengan Kristian. Sebab itu dakwah, kita tengok kebanyakan orang yang bila dia mengaji Kristian, dia akan lebih mudah untuk dekat dan terima Islam. Sebab itu cerita-cerita Bible, dalam Bible yang mereka ubah tu, Quran kata fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis, mengubah kitab yang Allah turunkan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Mereka ubah. Kemudian mereka kata ini daripada Allah. Mereka claim kata yang tu daripada Allah. Mereka tak tolak, tapi mereka ubah, modify. Sebab itu cerita-cerita berkaitan dengan Adam, Hawa dia panggil apa? EVE. Dia sebut macam mana EVE? If. Hawa tu bila dia sebutan ni, makhraj ni dia khilaf sikit lah. If kan. Tapi cerita buah apple, cerita telanjang, ada dalam Bible. Ada dalam Bible. Nabi-nabi, Yaqub, ada dalam Bible. Jacob, Jacob. Ada Nuh. Orang kita dia tak mau nak sebut Arab, dia tak mau nak sebut Melayu. Dia buh nama anak dia, tapi dia tak sebut Nuh. Dia buh apa? Nuh. Nuh mana kita tak tahu. Sebut bagi ikut makhraj betul ya, tak payah Nuh. Nuh. Cuma bila pergi bahasa Hebrew dia jadi NOA. Tuan-tuan sebut apa? NOAH. Noah. Lagi teruk, Noah.
Nuh. Orang kita, saya tak tahu, mereka tak rojok kot. Tak ada Rayyan. Yang ada Rayyan. Rayyan tu apa? Rayyan tu apa? Pintu syurga orang puasa. Rayyan tak tahu pintu apa. Sebut Arab, sebut bagi bunyi Arab. Pasal apa yang nak rasa lekeh? Pasal apa nak rasa lekeh? Nak cakap bagi sebut betul. Payah sangat awang. Jiwa Melayu. Nama apa anak hang? Aduka. Taruna. Oh hang betul-betul jiwa Melayu. Dia ada Nuh. Pasal itu orang putih buat The Ark of Nuh. Bahtera Nuh. Siapa yang buat cerita Bahtera Nuh? Bukan Yusuf Haslam. Bukan Ahmad Idham. Yang buat cerita Bahtera Nuh tu siapa? Mak Saleh. Dia baca Quran ke? Dia tak baca Quran. Dia baca Bible. Ada lah nama-nama lagi kan? Nuh, Jacob. Kan lagi apa lagi? Abraham, David, Daud, David. Yang mana Daud, David, Abraham. Nama apa bapa hang? Dia duduk Palih, dia pergi mengaji KL. Bapa nama apa? Saya nama Sarah. Dia Palih binti Ibrahim. Dia pergi KL, Sarah binti Abraham. Sakan lah. Kan? Sakan. Kita pun kok Palih pun nama tak mau lekeh dah. Hartamas. Apa tu? Cuping Valley. Cuping Valley. Nak dekat-dekat Mid Valley. Tak payahlah sebut Lembah Cuping. Awak kalau sebut Lembah Cuping dia jadi macam Ulu Banat lah. Cuping Valley. Kata pertahan bahasa Melayu. Kata nak tingkat martabatkan bahasa Melayu. Bila buh nama tempat, buh nama orang putih. Sembang tak masuk buku. Cuping Valley. Orang KL sebut Cuping Valley boleh lah. Kalau orang Pelda Tebu, dia nak jadi apa? Tah nama apa? Dipawali apa? Dia sebut. Pak Bali lah. Sebutlah Lembah Cuping. Pelda Tebu. Kita jati diri Muslim. Jati diri kita sebagai seorang Muslim. Nak bangga dengan Muslim. Nak bangga sebagai Islam tu. Rasa segan tau. Dia kita rasa lekeh. Lekeh menjadi Melayu Islam. Dia sebut ni pasal live. Dan saya dua ni pun duk hangat bab tu. Kan? Okey. So kita pasal tu tuan-tuan jangan tersilap pula. Saat ni tuan-tuan baca Bible ada cerita Nabi Adam, Nabi Nuh apa semua, tuan-tuan duk kata ni. Dan dia tulis di depan tu pun bahaya. Dia tak tulis Bible, dia tulis apa? Alkitab. Tuan-tuan pun boleh Alkitab tengok Nabi Adam bertemu dengan Hawa. Terjemahan baru, jaga itu Bible. Tapi saya nak ceritanya dekatnya Kristian dengan kita. Oleh kerana kita nak sebut sikit malam ni, bukan kita nak ambil sebenar Merry Christmas tu, tapi kita nak ceritalah. Masing-masing pakat dakwah. Isa, depa punya Jesus. Pasal itu kalau orang sebut Jesus pun tak salah, pasal dia merujuk kepada Isa. Cuma dari sudut istilah term tu saja. Penggunaan perkataan tu kan. Penggunaan perkataan tu lah kan. Kalau kita sebut saya Muslim, saya cinta Jesus, tak apa. Sebab Jesus versi kita, Jesus mengikut akidah kita tidak sama dengan Jesus mengikut akidah mereka. Kalau kita sebut Isa, depa sebut Isa. Tuan-tuan, jaga-jaga. Kalau dia berkata kami pun ikut Isa. Isa mana? Isa yang anak Tuhan. Walaupun mereka sebut Isa, tapi Isa itu tak betul seperti mana Isa yang Quran sebut. Kalau dia sebut Jesus, tetapi dia beriman bahawa Jesus itu hamba Tuhan, bukan anak Tuhan, Jesus itu yang kita sokong. Saya nak sebutnya istilah itu tak penting. Yang pentingnya dia faham tu macam mana. Kita duk pedor. Dia kata jangan sebut Jesus. Jangan sebut Jesus. Okey tak apa. Saya tukar Isa. Dia tukar sebut.
tapi dia tak tukar kepercayaan bahawa Isa itu anak Tuhan. Dia tetap kafir. Lam yalid walam yulad. Pasal itu kita tak sambut Christmas. Tak boleh sambut. Ucap lainlah satu bab, tapi sambut Christmas tak boleh. Kita tak boleh beli pokok Christmas, pergi bubuhlah rumah. Kita tak boleh pakai topi Christmas. Kita tak boleh menyanyi lagu Jingle Bell, Jingle Bell. Kan? Tak boleh. Semua tu tak boleh. Kan? Walaupun bila kita rujuk dalam ajaran asal, banyaklah juga bid'ah-bid'ah dalam ajaran Kristian ni. Kan? Tak apalah. Tapi saya nak ceritanya orang Islam tak boleh sambut. Ada pula yang melampau lebih. Dia kata dah tak boleh sambut, pergi cuti buat apa? Yang ni pun satu. Pasal tu di Thailand depa nak mula halalkan ganja lah. Pasal depa tak mau bagi orang penin lah kot. Di Pawali pun kita cuti. Raya Cina pun kita cuti. Wesak, perayaan Gautama Buddha pun kita cuti. Cuti dengan sambut tak sama. Taklah dikatakan tuan-tuan ni, hari ni orang cuti, tuan-tuan pun pakai kerja, pergi kerja juga. Pasal apa abang pergi kerja, hari ni orang cuti? Aku tak mau jadi Kristian. Tuan-tuan jangan dangkal, jangan teruk sangat otak tu sampai tak boleh nak hadam. Di antara kita cuti kerana arahan ulil amri benarkan cuti, dan cuti itu walaupun sempena dengan Krismas, dia balik kepada i'tiqad. Dia balik kepada akidah. Kan? Banyak lagi cuti-cuti yang berkaitan dengan orang Kristian, yang berkaitan dengan agama lain, yang kita bukan cuti kerana benda tu, tapi kita sambut. Bukan kita sambut, tapi kerana cuti tu. Kan? Dah cuti kita pergi berjalan lah. Kan? Tak ada kaitan pun. Dia tak apalah, duk pergi saja masjid, duk tengok. Tapi tengok hari Krismas pun sambut, pergi berjalan, pergi makan angin. Astaga. Lepas tu nak buat apa? Teriak di rumah. Nak duduk merata. Bagi faham elok. Kan? Benda ni jangan mudah kita nak ukur. So malam ni kita nak cerita ni bukan kerana kita nak akui apa yang mereka sebut berkaitan dengan Isa tu. Of course lah kita tak beriman macam tu. Kan? Dan kita memang tak boleh sambut. Pasal apa? Dalam hadis Nabi kata man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini prinsip kita, akidah kita. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum dari sudut ajaran agamanya, fahuwa minhum, dia termasuk daripada kalangan agama itu. So kita tak sambut. Kita pun tak ajak anak-anak kita pergi duduk sangkut stokin, esok pagi kita pun pergi bubuh malam sengak-sengak. Kita tak ajak budaya tu. Kerana budaya itu menyerupai agama lain. Kan? Kita pun tak ajak Santa Claus dan sebagainya. Okey? Balik kepada cerita yang kita nak ambil malam ni, apabila disebut Isa, mereka orang Kristian telah tersilap dalam mengangkat Isa ini sehingga ke tahap menjadi anak Tuhan. Mengapa mereka buat macam tu? Sebab apa mereka mengagung-agungkan Isa sehingga dia diangkat menjadi anak Tuhan? Kerana mereka tersangat sayang pada dia. Sebab itu dalam Islam kita diajak supaya tidak bersifat melampau. Sama ada dalam membenci ataupun dalam cinta. Pasal itu kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, tetapi bila kita sebut Nabi, kita kata apa? Abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba dan utusan Tuhan. Sebab itu Nabi pun banyak kali peringat kita jangan melampau. Jangan angkat dia setara dengan Tuhan. Pasal itu bila kita nak minta sesuatu, kita tak minta kat Nabi. Kita tak seru nama Nabi. Tak boleh. Syirik. Kita tak boleh minta dekat Nabi. Tak boleh seru Nabi. Kita hanya doa dekat Tuhan.
Bila kita sakit, kita angkat tangan ya Allah, kita tak angkat tangan ya Nabi. Tak boleh. Kita tak boleh seru Nabi, tak boleh minta dekat Nabi. Kita hanya minta dekat Tuhan. Sebab Nabi tak boleh buat apa? Innama ana bashar, Quran kata, sesungguhnya aku manusia, mithlukum, sama seperti mana kamu. Aku manusia, bukan Tuhan. Aku bukan malaikat, aku manusia. Manusia macam kamu. Ini akidah kita. Melampaunya Kristian ni sampai mereka angkat Isa jadi anak Tuhan. Dan kita tahu Isa ni yang kita nak bahas ni di sebalik kisah Isa, iaitu manusia yang melahirkan dia tidak lain dan tidak bukan Maryam. Maryam kalau orang putih dia jadi apa? Mary. Pasal itu mereka duk tanya ni, mereka kata boleh dah ucap Merry Christmas. Saya kata benda ni khilaf. Siapa nak ucap, ucaplah. Siapa tak mau ucap, itu hak dia. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak ucap, tuan-tuan ada Kristian kan. Di Perlis saya rasa ada Kristian. Pasal ada gereja. Ada gereja Stella Maris. Dan ada satu gereja dekat dengan sekolah derma. Maknanya ada lah orang Kristian di Perlis ni. Kan? Jadi tuan-tuan kalau nak ucap, terpulanglah pada mazhab tuan-tuan pegang. Kalau tuan-tuan pegang mazhab yang kata boleh, tuan-tuan ucap Merry Christmas. Benda ni khilaf. Cuma yang saya nak tekankan di sini, yang ijma' boleh makan biskut Mary. Yang tu tak ada khilaf. Nak ucap Merry Christmas, ada kata boleh, ada kata tak. Tapi kalau kuih Mary awak cicah kopi O tu, yang tu tak ada khilaf. Mereka bertengkar sakalah yang kata boleh ucap ni, tak boleh ucap ni. Cuma saya kata orang yang ucap tak gugur akidah dia. Orang yang ucap Merry Christmas, kita tak boleh kata gugur akidah dia, kerana dia ada takwil. Maknanya apa? Dia ada ruang untuk kita nak bersangka baik. Dia ucap di atas ijtihad dia. Kita tak boleh kata dia ucap dia jatuh kafir. Satu orang kata Merry Christmas, hang kena mengucap balik. Tak. Dia tak sampai tahap tu. Jangan kita sakal lebih. Jangan lajak lebih pada laju. Yang tak ada kaitan pun, dia tak payah ucap lah. Tak payah ucap. No? Kita tanya, yang duk pening kepala ni, duk di mana? Manchester ke? Duk di luar negara ke? Dia tak duk di Kubang Perun. Berapa orang Kristian di Kubang Perun? Yang duk kalut sangat tu. Kadang-kadang kita kalut tak tahu benda apa yang kita duk. Okey. So balik bertajuk kita. Malam ni kita nak cerita Maryam. Maryam ni hebat. Tapi mai kat orang Melayu, Maryam ni takak boleh baca masa mengandung lah. Orang Melayu ni asal kawan tu hebat. Bila boleh kat dia terus jadi lekeh. Maryam ni satu watak yang sangat hebat, yang sangat besar. Mai boleh ke orang Melayu, dia jadi takak mana? Takak baca, bagi boleh segak, bagi mudah beranak. Kita pun tak tahu. Dia kata nak mudah beranak baca Maryam. Mudah beranak. Ni Maryam nak beranak pun setengah mati. Maryam nak beranak tu pun setengah mati teran. Sampai bila dia teran, baca tak? Bila dia teran beranak, dia teran sorang-sorang. Dia teran, tu yang duk teran sorang-sorang tu, dia pun nak ikut Maryam lah. Teran beranak mai Isa, dia seorang diri. Tak ada tenaga teruk. Tu Maryam yang Tuhan buh nama surah Maryam, dia pun setengah mati nak beranak. Macam mana yang baca surah dia boleh senang? Maryam mana ni? Maryam King ke? Bagi ketahuan sikit. Dia kata doa yang ni, yang petua ni bukan lekeh-lekeh juga, ustazah juga. Saya tanya ustazah tu dulu, beranak belah ke beranak terang? Kadang-kadang yang duk petua mudah beranak ni pun bila kita cek, dia pun belah perut. Tak payah duk kira lah petua mengarut ni. Tuan-tuan dan bacakan Maryam bila dia beranak, dia teruk. Quran suruh buat apa? Tu nak habaq tu, Tuhan pilih dia, tapi Tuhan tak ajak senang.
Tuhan bila dia sayang satu orang, dia tak ajak mudah. Dia ajak bagi susah. Dialah, tak ada lah dia beranak-beranak mudah. Tak ada, susah, teran teruk, habis tak ada tenaga. Tuhan suruh dia goyang ke diri pokok kurma nak bagi nak makan tu. Tuhan suruh dia goyang. Dia lepas beranak tu, dia goyang ke diri. Dia goyang sendiri dengan tangan dia. Tak ada mai duk layan first class, tak ada. Jatuh mai dia makan baru ada tenaga sikit. Dan masa tu tak ada lagi lah angin ke sejuk ke apa, ramai kot buah hujung-hujung ni, hok nu angin, hok ni sejuk. Kan? Ini pun satu bab juga. Petua daripada petua hok agama mengarut sampai petua ke dunia pun mengarut. Pasal itu saya kata lagu mana orang petua tak ada ilmu, kita tak payah duk ikut lah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan hampa ikut. Agama bukan kata hak agama ya. Hak dunia pun kalau benda tak ada ilmu jangan ikut. Kan? Okey. So Maryam satu watak yang sangat hebat. Sebab apa dia hebat? Kerana dia lahir daripada keluarga yang hebat. So keluarga memainkan peranan yang penting. Keluarga apa yang hebat sangat Maryam ni? Kita nak cerita, nak kenal lah kan. Kadang-kadang kita duduk semangat tapi kita tak kenal. Maryam lahir daripada keluarga Ali Imran. Tuan-tuan bisa dengar ada Ali Imran? Tentulah bisa dengar. Surah yang ketiga dalam Al-Quran. Nombor 1 Al-Fatihah, nombor 2 Suratul Baqarah, nombor 3 Ali Imran. So sangat cantik kalau tuan-tuan bawa anak-anak malam ni, sangat cantik. Pasal kita nak cerita macam mana Maryam, Tuhan train Maryam dan bagaimana pendidikan anak-anak, pembentukan keluarga melalui kisah Maryam. Sangat bagus, sangat menarik. Maryam, anak Maryam ni, Quran tuan-tuan, saya tulis sikit tadi. Maryam satu-satunya nama wanita yang Quran sebut dalam Quran, yang Tuhan sebut dalam Quran. Satu-satunya nama yang Tuhan sebut wanita dalam Quran, Maryam. Yang hebat, Maryam. Selain daripada Maryam tak ada disebut. Bahkan bila Quran sebut Maryam, sebut lengkap Maryam binti Imran. Quran, ni tuan-tuan boleh note sikit. Quran bila dia sebut nama lengkap, satu orang dia sebut Maryam, contoh Maryam binti Imran, lengkap. Maksudnya hanya ada satu manusia yang macam tu dalam dunia ni. Maryam ni hebat tak mana? Dia lahirkan anak tanpa ada suami, tanpa disentuh oleh manusia. Dia tak macam orang perempuan lain. Ada tak wanita yang boleh beranak? Tak ada, tak disentuh. Tak disentuh oleh lelaki? Tak ada. Quran bila dia sebut Maryam binti Imran, the only one, hak tu saja. So kita kena tengok cerita Maryam malam ni. Tengok sikit lah kan, supaya kita tahu mari mana Isa. Latar cerita Maryam ni kalau tuan-tuan boleh tengok, sehingga Ali Imran. Ali apa maksud Ali? Alu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa makna Ali? Alu, keluarga. Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran diangkat kedudukannya di atas muka bumi ini. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ni Quran sebut. Dan sesungguhnya Allah telah memuliakan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Pasal apa tentang Ibrahim disebut keluarga? Pasal dalam keluarga Ibrahim adanya Ismail, keluarga dia.
Dan kita pun bila selawat dekat Nabi, minta keluarga Nabi jadi macam keluarga Ibrahim. Satu lagi yang Quran sebut, kami muliakan Adam, kami muliakan Nuh, kami muliakan keluarga Ibrahim, kami muliakan keluarga Imran alal alamin. Di kalangan manusia dan alam ini, keluarga Imran sangat mulia. Ali Imran. Sehingga Ali Imran ni ada kelebihan dia. Al-Baqarah dengan Ali Imran disebut dalam hadis, sesiapa yang membaca kedua-dua surah ini, mereka yakni Ali Imran dengan Al-Baqarah akan bertukar menjadi awan. Siapa yang rajin baca Al-Baqarah bersama dengan Ali Imran, dia panggil Az-Zahrawain. Dia akan tukar jadi awan, menaungi kita pada hari kiamat di padang mahsyar. Jadi tak kena panas matahari lah. Jadi tuan-tuan tak payah duk kecewa pasal payung mah ke, payung apa ke. Baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Hak payung mah tu muhung. Hak Ali Imran dengan Al-Baqarah ni memang sahih. Kan? Jadi siapa-siapa yang nak bagi dekat bini dia payung mah ataupun dia galak nak menikah, tak payah duk guna alasan payung mah, guna surah Ali Imran. Kita hang baca Al-Baqarah, baca Ali Imran. Esok ada awan, bukan takat payung Tuhan bagi, awan terus. Cuma awan ni awan yang menaungi kita daripada panas. Jadi keluarga Imran, Imran dia kahwin dengan satu wanita, ada riwayat sebut nama dia Hanna. Hanna ni mak kepada Maryam lah. So, mari kita tengok sikit. Apabila isteri Imran, iaitu mak Maryam, dia mengandung. Maryam ini dia bukan nabi, dia bukan rasul, pasal dia wanita. Cuma dalam riwayat sebut dia ni wali lah. Dia wali. Okey? Saya kita cerita kewalian dia. So bila mak dia mengandung, tuan-tuan, ini amalan yang Quran ajak. Bila tuan-tuan bini mengandung, scan, check, confirm kata mengandung. Jadi orang lelaki-lelaki tak bolehlah buat benda ni, tapi boleh juga kalau dia nak niat pun. Dia tak mengandung kan, tapi orang perempuan lah, ibu especially-nya, orang perempuan ni bila dia lekat perut, dia buat lagu mana mak Maryam buat. Apa dia? Dia kata, "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Dia kata, wahai Tuhan, aku bernazar untuk menjadikan anakku ini sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Engkau. So, seorang ibu yang nak lahir manusia yang hebat seperti Maryam, dia mesti ada matlamat yang jelas dan dia kena pasang niat supaya anak dia tu dia nak bagi kat Tuhan. Maryam bukan beranak terus jadi baik, tapi mak dia yang mula-mula bentuk dia. Lekat perut kita teringat apa? Kita semua teringatlah, kan? Lah ni bagus sikit bila lekat perut depa teringat nak buat apa akikah. Bagus, alhamdulillah lah dah ada kesedaran lah ni. Banyak dah sekarang ni kan. Dah buat kenduri akikah, alhamdulillah. Dulu jarang-jarang kita dengar, kan? Kita bila ada last sekali pun kita harap anak ni kok boleh jadi kerja elok, lega lah kita, tak gaduh nak susah hati dah, boleh bela kita isu-isu. Habis sangat kita fikir takat dunia. Anak boleh rizak korang sikit, tak lalu makan, susah hati, kan? Banyak saya jumpa yang mengaji tak tahu mana tapi bela elok. Hak mengaji bagus itu dia lupa awal. Tuhan natuk semua ni, kita tak payah duk susah hati. Tak payah susah hati.
Kan? Kita dulu pun, pok-pok kita, pok-pok tuan-tuan doktor pakar ke dulu? Kebanyakan yang hebat-hebat, yang belah elok ni semua kerja bendang. Ya? Tapi belah elok. Kita kadang-kadang habis sangat matlamat kita dunia. Kita lekat perut, muntah-muntah. Pastikan bukan keracunan makanan lah. Kan? Food poisoning. Dia terpesipang hang muntah. Dia kata lekat abang weh. Imam seorang. Boh tu weh. Kita kalau hak ni laki, tu imam. Maksudnya dia telah ada apa yang ibu Maryam ada. Untuk serahkan anak dia kepada Tuhan. Untuk jadikan anak dia salah seorang daripada pembela agama. Habis sangat pun lekat-lekat. Hang lekat perut lah. Kok boleh jadi kameraman rakam kuliah pun okey dah. Kan? Angkat sikit. Pasal duk rakam kita. Sejuk perut mak. Bayangkanlah anak kita buat satu khidmat kerja untuk agama. Dia pun tak boleh buat kerja agama tu kalau tak beranak. Kalau kita tak beranak. Ini cita-cita yang sangat. Tuhan dengar dia punya nazar ni. Tuhan terus bagi anak. Keturunan yang sangat hebat. Maryam. Bukan takat boleh Maryam ya. Doa tok tu sampai ke cucu. Isa lahir berkat doa tok dia. Iaitu mak kepada mak dia. Mak dia jadi wali. Cucu jadi nabi. Semua khidmat pada agama. Kita mau ada niat tu, Tuhan pun pelihara kita. Kemudian dia kata fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tuan-tuan, mak dia ni bila nak serah, nak jadi pembela agama, nak serah bagi dekat Tuhan, dia duk harap laki-laki lah. Sebab laki-laki ni boleh jadi macam-macam lah. Laki ni dia boleh buat kerja macam-macam lah banding perempuan kan. Kudrat tak sama dari sudut kan. Dia duk doa, dia nak laki-laki. Salah tak? Tak salah. Kita doa, kita harap anak kita laki, kita doa ya Allah bagilah laki, tak salah. Tapi Quran dia, Tuhan ni dia tahu tau. Dia kata apa? Dia kata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dia duk harap dia nak boleh anak laki-laki, dia nak serah pada Allah. Tapi Allah kata dia tahu apa yang sesuai dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, ayat berkaitan dengan jantina Maryam ni, mak dia nak lain, Quran bagi lain. Kita nak bagi tahu apa? Tuhan tahu apa yang sesuai untuk kita. Bukan soal anak saja. Soal rezeki, soal ilmu, soal kekayaan. Bila Tuhan bagi kat kita, kita belajar jadi macam mana ibu Maryam, kita redha dan kita pasrah. Kita mungkin teringin anak lelaki. Sangat doa anak lelaki. Nak bagi jadi waris lah apa kebala lah. Tuhan tak izin, tak kurnia. Dia tahu kita tak sesuai dan dia tahu apa yang baik untuk kita. Yang ni kita mau pegang elok-elok. Quran selalu ajak. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada benda yang manusia bukan mau sangat, tak suka, benci, tapi Tuhan yang tahu untuk dia tu baik. So kita orang Islam ada akidah, tak payahlah soal jantina anak ni nak jadi benda masalah besar lah. Kalau Tuhan bagi laki, alhamdulillah ada kebaikan, kita bentuk jadi mana yang elok. Kalau Tuhan bagi perempuan, rezeki perempuan, alhamdulillah. Tapi kalau kita nak usaha nak boleh juga lelaki, tak apa. Dia tak boleh dengan ibu ni macam mana ustaz? Boh ibu seorang lagi. Nak tahu rezeki kot lain. Tak salah. Kita ikhtiar. Tapi kalau Tuhan tak bagi juga memang tak. Bukan rezeki kita. Tuhan bagi kat dia perempuan nama Maryam. Tapi Maryam jadi Maryam yang sangat baik. Sangat hebat. Cukup mah. Kan? Pasal dalam Islam laki dengan perempuan ni tak ada beza. Tak ada beza.
Kemudian Tuhan kata, wa inni sammaituha Maryam. Kami namakan dia dengan nama Maryam. Nama Maryam. Wa inni u'izuha, kan? Wa inni u'izuha. Kemudian yang cantiknya dia kata apa di sini? Dia kata yang kita juga nak kena apa? Nak kena ikut dia doa. Dia kata sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan sedangkan aku mengharapkan anak lelaki, dan Allah lebih mengetahui apa yang dia berikan kepadaku. Dan kata ibu Maryam ni, wa inni samaituha, dia redha, dia harap laki-laki, Tuhan bagi perempuan. Dan dia kata wa inni samaituha, dan aku namakannya Maryam. So kita pun boleh ikutlah buh nama Maryam ni. Pasal apa? Pasal nama yang orang yang saleh. Mak dia buh nama Maryam. Sebab itu salah satu daripada tanggungjawab mak ayah ni apa? Macam mana mak dia buat ni? Buh nama yang elok. Zaman Nabi ubah. Ada satu orang Nabi nama apa nama hang? Huznun. Apa dia? Huznun. Huznun ni sedih. Teruk betul mak dia. Buh nama anak sedih. Kalau orang panggil ya Huznun, yang sedih, kawan tu berkata, woi sedih. Sedih sungguh. Nabi tu ubah nama dia. Buh nama Aflah, yang berjaya, yang bahagia. Dia kata lepas-lepas Nabi tukar nama aku tu, tak sedih dah. Nama ni Tuhan, dia ada peranan. Pasal apa? Dia ada kesan. Pasal apa? Pasal kita akan dipanggil dengan nama-nama kita ni sampai kiamat. Pasal itu salah satu tanggungjawab ibu bapa ni menamakan anak dengan nama yang baik. Nama yang baik, kan? Tapi kita masalah kalau nama buruk nak tukar tak boleh lah, kan? Okey. Dia kata aku namakan anakku yang perempuan itu Maryam. Dan dia doa. Yang ni kita kena doa juga. Kita doa. Bila anak kita lahir, kita doa macam mana ibu Maryam doa. Dia kata apa? Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Dia doa supaya Allah Ta'ala melindungi dia dan anak dia daripada syaitan. Supaya Allah pelihara dia, anak dia, keturunan dia daripada syaitan. Tengok, ini doa Maryam. Pasal itu Nabi pun bila budak lahir dia kata apa? Bila satu orang baby lahir, Allahumma inni u'izuka au u'izuki au u'izuhu au u'izuha. Kan tengok anak lelaki tu anak lelaki ke anak perempuan kan? Nabi kata, ya Allah, aku lindungkan budak ini dengan engkau daripada syaitan, pandangan mata yang jahat dan binatang yang berbisa. Itu doa bila Nabi tengok baby. Allahumma inni u'iduha bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita baca. Dan masa baby duduk dalam perut pun kita doa. Dalam perut lagi kita doa. Ya Allah, peliharalah dia dan keturunannya daripada syaitan. Sebab syaitan ni bila dia lahir memang dia serang terus. Memang dia attack terus. Dan kita lahir pun bersama-sama dengan kita qarin. So sebab itu kita tahu pasal apa Isa dipelihara oleh Allah. Okey. Sekarang kita nak cerita sikit Maryam ni. Tadi kita dah cerita sampai dia beranak Nabi Isa kan, tapi sebelum lepas apa ni mak dia beranak dia. Okey, lepas mak dia beranak Maryam. Apa yang mak dia buat? Pertama start daripada masa mengandung tu mak dia dah doa elok-elok, mak dia dah minta elok-elok, minta lindung. Bila dia lahir, apa yang mak dia buat? Ini penting untuk kita sebagai ibu bapa. Bagi orang yang jaga, memilih pengasuh dan guru yang nak jaga dia. Orang yang nak dekat, nak bentuk dia tu kita kena pilih. Siapa yang dipilih untuk membentuk Maryam, menjaga Maryam, mengasuh Maryam? Tidak lain dan tidak bukan, Quran kata siapa? Zakaria. Yang jaga Maryam, yang menjadi pendidik, guru, pengasuh
pembimbing yang bela bentuk Maryam ni bukan beranak-beranak terus jadi elok, tak. Diambil tanggungjawab itu oleh Nabi Zakaria. Kemudian dibuat pula. Maksudnya kita ni dalam pembentukan seorang anak, hendaklah memastikan guru, memastikan pengasuh. Sebab apa? Kerana dia memberi kesan kepada pembesaran budak tu. Nampak? Kan? Jadi kita pergi hantar pengasuh, tengok yang semayang, yang bercakap tertib. Kan? Ini kita nak pergi hantar anak kita kat pengasuh tu. Dia panggil anak dia apa? "Weh, mangkak amai Zat. Ni ada orang nak bercakap dengan aku ni. Hang pergi jawab telefon Zat." Mangkuk ayun semua. Dia nak mengasuh anak kita. Dia bercakap dengan anak dia pun mangkak, mangkuk, pinggan, gelas. Kita kata tak apa, saya balik ikut. Kita pun fikir macam mana anak aku nak membesar. Kita pergi tengok dia duk tengok Hindustan. Oi, kita kata saat ni kuantak dia ni jadi Hindustan anak aku. Kita mau perhati pasal dia nak, anak kita nak membesar, dan sebab itu pilih sekolah, pilih tempat pengajian. Itu yang dibuat oleh Ibu Maryam. Pilih nak hentak mana, nak siapa nak bela. Itu yang dibuat. Kita baca Maryam tu hebat, tapi kita tak baca the making of Maryam. Bagaimana pembentukan sehingga lahirnya manusia yang seperti Maryam. Bukan senang. Pilih Zakaria, duduk dalam tangan Zakaria, dalam didikan Zakaria, dia jadi sangat hebat. Kemudian mak dia buat pula mihrab. Mihrab ni apa? Satu rumah, satu tempat untuk buat ibadat. Jadi Maryam ni memang dia diserahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Diasuh oleh Zakaria. Dan Maryam ni, dia sebelum Allah uji dia tu, dia dapat nikmat yang banyak lah. Antaranya Quran cerita Nabi Zakaria ni jadi pembela, pengasuh dia, penjaga dia, pembela dia. Menariknya apa? Nabi Zakaria cerita, Quran cerita, dah nampak tanda-tanda Allah sayang dan pilih Maryam. Tapi tuan-tuan tengok nah, apabila Tuhan memberi nikmat yang besar, ingat, setiap nikmat itu datang bersama-sama dengannya ujian. Allah bagi Maryam ni cukup banyak nikmat, sangat hebat. Tetapi ujian selepas itu juga sakan. Lepas itu bila kita baca, kita nampak, oh, macam ni Tuhan nak ajak, macam ni Tuhan nak tarbiyah kita. Kita jangan duk bayang bila Tuhan bagi nikmat, kita senang sentiasa. Tak. Nikmat ada bersamanya ujian. Kita cerita sikit. Hebat Maryam ni apa? Bila Nabi Zakaria bawa makan, bawa minum, bekalan lah, dia tak keluar kerja. Dia tak berjumpa dengan orang. Ini hebat Maryam. Wanita yang hebat, wanita yang besar ini, macam mana dia jaga diri dia? Dia tak bercampur dengan orang. Tabiat wanita yang saleh. Dia tidak menonjol dan dia tidak bergaul dan dia tidak murah sehingga orang boleh tengok dia. Dia duduk dalam tu sengak-sengak. Tak tahu apa. Nak makan, Zakaria hantar. Kita bagi laluan pada azan, sekali kita sambung sikit tentang kesudahan kisah Maryam daripada Al-Quran. Bismillah. Okay, sikit lagi tuan-tuan. Tak panjang, dia pun dah ada di hujung. Apabila Maryam ni lahir, dia membesar dalam jagaan, pemeliharaan Nabi Zakaria. Dia tak bercampur dengan orang. Sebab itu bila Tuhan bagi tahu kata dia nak mengandung, dia jadi sangat terkejut. Dan dia kata macam mana dia nak mengandung? Walha dia belum pernah disentuh. Perkataan sentuh, maksudnya dia tidak pernah bersama dengan lelaki. Tetapi Tuhan sebut bahawa dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sebab itu wanita, kalau kita ada anak perempuan,
isteri ke, kita jangan jadikan dia sebagai tontonan, hidangan. Tak boleh. Kita kena ada apa? Ghirah. Tuan-tuan ingat perkataan ni, orang jantan kena ingat, orang perempuan tak ya. Ghirah, apa dia ghirah? Cemburu. Sebab itu, tuan-tuan, hatta kan, ni saya bagi contoh yang sangat jelas ni. Nak bercakap dengan isteri Nabi, Quran suruh kita bercakap macam mana? Quran yang ajar. Nak bercakap dengan bini Nabi siapa dia? Semalam kita bahas di Masjid Rapuh, mak kita. Lepas dia menikah dengan Nabi, dia tak boleh menikah dah dengan orang lain. Dia kalau jadi janda Nabi, dia tak boleh menikah dengan orang lain pasal dia dengan kita tu macam mak. Tapi bila nak bercakap dengan bini Nabi, kamu kena bercakap di sebalik terai. Oleh kerana live, saya ikut ada orang tak faham, di sebalik langsir, terai. Di sebalik hijab, nak bercakap dengan Ummul Mukminin, bini Nabi. Maksudnya tak boleh didedahkan, tak boleh ditunjukkan, tak boleh ditayangkan, tak boleh jadi tontonan. Wanita sifatnya dia mesti dipelihara, kan? Mesti ditutup. Pasal tu aurat wanita pun ditutup. Semayang pun orang perempuan duduk tang mana? Duduk belakang, tak boleh duduk depan. Tengok Quran atok bila nak semayang, agama atok. Orang perempuan bila nak semayang di belakang. Tak boleh semayang di depan. Pasal depan ni menonjol, orang nampak. Tabiat wanita itu kena jaga. Tak ada istilah berkawan dengan orang lelaki-lelaki, bercampur, tak ada. Depa apa-apa pun, dunia mereka adalah ayah mereka, wali mereka. Itu hakikat orang perempuan. Dan sebab itu menjaga anak wanita ini sangat besar. Sesiapa yang Tuhan bagi 3 orang anak perempuan, Nabi sebut, sesiapa daripada kamu yang ada 3 orang anak perempuan dan dia menjaga anak perempuan itu dengan baik, anak perempuan itu akan menjadi tirai, hijab, penghadang antara si ayah dengan neraka. Kawan tu dia ada 2 anak perempuan. Nabi sebut 3. Dia kata, ya Rasulullah, kalau setakat ada 2, Nabi kata 2 pun boleh. Sangat berat, sangat susah, kan, anak wanita. Dia sebab itu dia duduk dalam mihrab. Dia tak pernah berjumpa, tak pernah bercampur, dia tak tahu apa. Peliknya, bila Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, ada makanan. Tak pelik lagi. Makanan, kalau kita tengok dalam tafsir, dia kata apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria bila masuk dalam tempat Maryam tu, dia dapati ada makanan. Sebahagian tafsir kata makanan yang sangat pelik. Ada tafsir kata apa? Makanan tu pelik kerana apa? Makanan yang bukan musim. Makanan tu musim yang lain ada masa tu. Contoh kita buah harum manis. Bulan 5, bulan 6 kalau ada harum manis tak pelik. Tapi ni bulan 12 duk ada lagi harum manis. Pelik. Zakaria kata, ini bukan makanan masa ni. Bukan musim ni. Tak ada makanan ni. Ada tafsir kata makanan tu tak ada tempat tu. Ada satu makanan yang bukan musim. Ada satu bukan makanan tempat tu. Maknanya benda tu pelik lah. Bukan musim dan bukan daripada situ, tapi ada. Zakaria tanya, siapa buat main kat hang? Inilah bukti apa? Karamah. Benda luar biasa, pelik, dia panggil apa? Kharikul adah. Benda yang mencari adat. Benda hak pelik lah, hak luar biasa. Kalau berlaku dekat Nabi, yang tu namanya mukjizat. Dan benda ni tak boleh hajak. Lepas Zakaria tanya, ni siapa bagi Tuhan? Hang baca apa nak bagi ada buah ni? Benda karamah. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak trace, nak detect, nak tahu benda tu mukjizat
benda tu karamah dengan sihir, sihir boleh diajar. Contoh tuan-tuan tengok tok guru tu berjalan atas air. Contoh. Lepas tu tuan-tuan tanya, tak tenggelam no? Allah bagi. Boleh ajar kat saya? Insya-Allah boleh. Boleh ajar? Boleh. Lebih pada tu pun boleh kalau kena dengan harga. Tak guna punya tok guru. Benda yang karamah macam tuan-tuan baca dah kisah Umar. Kisah Umar, kisah Abu Bakar. Nasi jadi makanan jadi banyak, makanan jadi banyak. Ada orang pergi belajar doa nak bagi jadi macam tu. Dia kata dengar semalam ada orang pergi makan rumah hang cedok tak habis, cedok tak habis, cedok tak habis, cedok tak habis. Betul ke? Hang baca apa? Aku nak buat kenduri ni sayau juga. Tiba-tiba mai ke ujung ni, mai ke kita ni, mai ke orang kita ni. Habis dia aja. Benda karamah mukjizat ni asas dia tak boleh diajar. Sebab itu apabila Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan kenal Abdullah bin Mas'ud kan? Jumpa Abdullah bin Mas'ud, dia tanya kat Abdullah bin Mas'ud, ada susu? Dia kata tak bolehlah bagi, bukan kambing aku. Kambing ni aku tolong jaga saja. Okey, fine. Bok mai kambing yang tak ada susu. Dia pun heret mai. Kambing tu tak ada susu. Nabi pun pegang kantung susu dia, kantung susu kambing tu Nabi usap, sapu. Abdullah bin Mas'ud kata keluar tak sangka Nabi minum, Abu Bakar yang ada sama minum, aku pun minum. Aku budak-budak masa tu tengok, magic ni, magic. Baca apa? Abdullah bin Mas'ud tanya dekat Nabi, baca apa yang boleh sapu-sapu keluar susu tu? Nabi kata tak baca apa, tak ada apa, innaka ghulayyim muallam. Hang ni budak nanti Tuhan bagilah. Nabi tak ajar. Pasal benda tu apa? Benda itu bukan untuk diajar. Mukjizat khas, khusus untuk Nabi. Tak boleh orang lain. Karamah tak boleh. Karamah tak boleh diajar. Benda tu dia benda tu Tuhan bagi. Tu pun bukan selalu. Pasal itu Imam Syafi'i kata idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yutiru fis sama'. Imam Syafi'i kata kalaulah kuklah hampa tengok ada orang yamshi 'alal ma', dia berjalan atas air, wa yutiru fis sama', dia terbang ke atas langit, hampa jangan duk celapak lagi, bertenang dulu. Kan? Picek dulu dia ni mayang lagu mana, akidah dia lagu mana. Pasal apa? Pasal kita tak tahu boleh jadi benda tu. Tak payah Dajjal nanti mai lagi sakan. Jadi sebab itu kalau boleh buat hebat-hebat ni bukan tanda betul lah. Dia pun duk kata ada satu di India nama Sai Baba. Dia boleh buat batu jadi emas. Kan? Macam-macam lah kan. Sakanlah dia ni. Kita kata benda ni bukan tanda betul. Kan? Okey. Balik kepada Maryam. Dia kata bila Nabi Zakaria tanya, dia kata apa? Dia kata qalat huwa min indillah. Ini semua kurniaan Allah. Tengok orang yang dapat nikmat dia lapik. Dia cukup bahasa dia cukup santun. Kita pun kalau orang puji kita apa-apa, orang angkat kita kata ini daripada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua Tuhan. Janganlah bila kita no. Kan kita contoh doktor kan, kita operate no doktor. Buat saya elok. Tak kenal saya lah. Hak hidup pun mai kat saya, hak mati mai kat saya hidup balik. Hak mai bengkok mai kat saya lurus balik. Buih cakap tak ada lapik langsung. Kan? Kita pergi tempat kenduri dia masak sedap. Dia kata sedap gulai. Lang kampung ni kalau tak ada saya ubah tarikh kenduri. Tu dia bahasa. Kalau saya tak ada tarikh tu ubah tarikh kenduri. Nak habang tak ada siapa boleh masak terah dia. Sembang tak jatuh langsung. Belajarlah daripada Maryam. Maryam cakap hebat lagi daripada kita tu. Dia kata apa? Hadza min indillah. Ni semua Tuhan yang bagi. Tuhan nak bagi tuan-tuan. Ada satu orang sahabat
Belajar hebat, pandai lah, syakal lah. Cuma Tuhan tak mau bagi kot kat dia. Hari nak paksa, dia sesemua. Posin, batuk, posin, batuk. Dia tak apa-apa nak boleh jawab lah kan. Out lah. Cuma dalam paksa ni dia tak boleh pakai percubaan. Dia kena pakai hak hari betul tu. Kan? Walaupun percubaan kita baik, hak hari betul tak baik. Dia pakai hak hari betul lah. Dia kata tak boleh lah hari betul tu saya semua. Dia tak boleh buat lagu tu. Dia kata tak boleh. Kita nak habaq apa tuan-tuan? Kita nak kepak kelebihan kita balik pada Tuhan. Bila orang puji kita, tarik balik yang puji itu pergi kepada Tuhan. Itu tanda tawaduk. Kita tak ada siapa. Apa yang kita rasa kita boleh buat, 100 kali orang lain boleh buat. Hebat lebih pada tu. Cuma Tuhan nak bagi kat kita. Kan? Okey. Menariknya, apabila Nabi Zakaria dengar jawapan Maryam, dia belajar sesuatu. Macam kita Bila Nabi Zakaria dia dengar, dia kata Allah yang bagi rezeki ni daripada Allah. Nabi Zakaria pun dia mula dapat ilham, dia dapat satu pengajaran. Dia kata kuasa besarnya doa ni. Nabi Zakaria ni dia masalah apa? Dia tak ada anak. Maryam bagi tahu dekat Nabi Zakaria ni. Maryam ajak Nabi Zakaria. Maryam kata apa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tuhan boleh memberi rezeki kepada sesiapa yang dia nak. Itu kunci dia. Tuhan memberi rezeki kepada sesiapa yang dia nak bighairi hisab, tanpa ada siapa pun boleh halang dan tanpa ada had. Zakaria ada satu masalah yang tak boleh diselesaikan. Dia tak boleh ada anak. Dari sudut ilmu perubatan masa itulah, dia tak boleh ada anak. Dia tua. Bini dia telah didiagnose, confirm mandul. Memang mandul. So depa ni boleh kata memang tak ada harapan lah. Dari sudut perubatan tak ada harapan. Pasal itu kita orang Islam, takat orang habaq ni kita terima, kita beriman, tapi kita tahu Tuhan ada. Keajaiban di tangan Tuhan. Dia dengar innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia pun doa. Dia kata wahai Tuhan, aku dah tua, isteri aku mandul, kurniakanlah aku. Dia minta lah anak. Dia doa sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan bagi anak. Iaitu siapa dia? Yahya. Lahir daripada zakat. Pasal itu kadang-kadang kita menikah dulu, pak kita menikah kemudian. Macam mana kita boleh menikah, pak kita menikah barulah. Kita tak ada gaya apa, pak kita pergi buat buku dulu. Ini dia panggil rezeki. Dapat tangkap tak? Tuan-tuan orang bagus, lambat tangkap. Okey. So kita nak ceritanya, Nabi Zakaria doa di tempat Maryam. Dia minta. Dengan sungguh-sungguh. Allah kurnia kat dia. Dalam keadaan ilmu manusia mustahil. Tetapi dia tahu innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kita ada satu benda dalam dunia ni, orang kata mustahil, orang kata tak boleh, tapi kita orang beriman kita tahu tak ada bagi Tuhan yang mustahil. Jangan berhenti berdoa. Doa. Insya-Allah Zakaria dapat anak. Dapat nama Yahya. Dan tuan-tuan, apabila lahirnya Nabi Isa, sebagai penutup cerita kita ni, lahirnya Nabi Isa alaihi salam, apa yang berlaku? Tuan-tuan tengok dalam surah Maryam ayat 26. Apabila dia lahir, Nabi Isa lahir, dia tak ada tenaga. Quran suruh dia makan. Quran suruh dia makan apa? Kurma. Tuan-tuan, Quran ni siapa yang buat? Tuhan buat. Tengok.
Pasal apa? Kita nak buka puasa pun, kita tanya dietitian lah, pakar pemakanan ni. Bukan kita tanya sebarangan orang. Pasal apa kurma? Nabi Maryam pun Tuhan suruh makan kurma. Kita buka puasa pun makan kurma. Sebab kurma ni, tamar ni, makanan yang paling cepat diekstrak menjadi tenaga. Pasal itu kita tak makan pulut dakak ke, kita tak makan cok keria ke, kurma. Kita tak makan laksam ke, kurma. Pasal itu orang buka puasa ni sunnah makan kurma. Bukan pasal kurma tu. Bukan pasal kurma tu. Pasal dia punya function dia tu, dia cepat tukar jadi gula. Glukos, tenaga. Dia teran lahir anak dia tak ada tenaga, dia makan kurma. Kita boleh makan kurma. Saya tak tahu lah orang Melayu ni pantang sakan angin sejuk. Saya duduk di hospital, bawah monitor by pakar kan, monitor by ONG apa semua tu, dia pun hantar mai boh. Ya orang tua-tua duk ada melawat ni, apa ni bagi apple sejuk ni apa semua. Mai yang tak sejuk nak makan. Cerah pergi kat dia bawa. Nu tak boleh ni. Lepas tu mai dia pun hantar kadang-kadang hok nu gatal, hok ni gatal. Kita kata, lepas tu nak macam mana? Dia tu jangan makan ni gatal. Dia elok tak makan 17-18 ribu bayar tak makan. Makanlah tuan-tuan. Quran pun tak ada ajak makanlah. Lepas tu dia suruh minum air. Quran kata makanlah daripada kurma yang gugur dan minumlah daripada air sungai yang mengalir dan tenanglah. Pasal apa dia rungsin? Dia rungsin tu nak balik tu. Wanita yang suci balik dengan tak ada laki, ada anak. Tuan-tuan boleh bayang tengok. Ini satu benda yang sangat besar, kan? Quran aja. Ini cara dia. Bila engkau balik, orang tanya apa-apa, engkau katakan engkau berpuasa. Puasa Maryam. Kita pun boleh tiru juga. Apa dia? Macam Piramli kan? Piramli dia tak puasa sangat. Dia kalau orang tanya apa kat hang kata kesian. Tapi Quran ajak Maryam. Yang kita pun kena belajar. Puasa Maryam. Apa dia? Bukan puasa dari makan dan minum. Katakan kepada mereka yang tanya hang anak hang apa semua ni, yang duk tanya banyak, yang duk heboh, yang duk membawang, yang duk hingat apa semua ni, hang bagi tahu sesungguhnya aku bernazar, aku berpuasa, aku tak boleh bercakap dengan sesiapa pun. Maksud dia apa? Ni saya nak ajar ni. Tuan-tuan, Quran ajak Maryam, tuan-tuan tiru. Tuan-tuan tiru. Saya pun duk tiru juga. Apabila orang serang kita, orang attack kita, macam mana orang serang Maryam, kita mengambil pendirian Maryam. Apa dia? Apa dia? Diam. Kalau orang duk tekat, kita balik-balik bini tanya, "Ni kau dua betul? Ham ni kau dua betul?" Kita diam. Kita kata sesungguhnya aku berpuasa seperti Maryam. Kita cakap. Sebab dia menambahkan, kalau duk tuan-tuan jawab, dia menambahkan marak. Quran bagi tahu dekat Maryam, stand-nya diam. Pasal manusia ni, dia serang kita bukan kerana dia nak penjelasan, tapi kerana dia nak hentam kita. Dia serang kita, dia tuduh kita, dia kata kat kita tu bukan kerana dia nak penjelasan. Kalau kita terang pun tak berguna sedikit pun. Dia hanya nak kita malu dan dia nak penjatuh kita. Pasal itu Maryam tak payah duk layan lah cakap ni. Hang sengap sudah. Kalau hang jawab pun mereka bukan nak berhenti. Kalau kata Maryam jawab, yang ni Tuhan, hang duk kona kat Tuhan pula. Kita jawab ni dia kona kat tu. Kita jawab ni, lah hang sengap. Tengok psikologi. Quran mengajar ilmu psikologi. Diam. Macam juga Quran ajar pada Aisyah. Diam. Nanti Tuhan akan selesaikan. Maryam pun balik, dia diam. Dia diam. Kemudian macam mana Tuhan selamatkan dia? Dia tak jawab. Tengok. Tuhan hantar orang lain untuk jawab bagi pihak Maryam. Iaitu anak dia. Ada 3 manusia yang bercakap ketika bayi. Anak Juraish.
Anak Juraish. Takkan kita nak terang malam ni juga, tak habis kuliah kita. Lain kali kita terang anak Juraish. Satu lagi anak Ashabul Ukhdud. Satu lagi anak iaitu Nabi Isa. Ini 3 yang bercakap dalam buaian. Masa cakap ketika kecil. Pasal itu anak kita bila dia beranak dia tak bercakap, itu betul-betul anak lah. Kalau dia bercakap alhamdulillah lama nak keluar mai. Dengan doktor-doktor tu beranak. Cuma dia ni dia teriak. Siapa yang bagi tahu? Siapa yang membersihkan Maryam? Tuhan. Macam mana Tuhan bersihkan Maryam? Dengan sepatah pun Maryam tak mempertahankan diri dia, tapi anak dia Isa yang menjawab bagi pihak dia. Ini hebatnya. Dan tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan ingat hebat ke tak ada beranak, tak ada suami ni. Satu fitnah yang sangat besar. Daripada wanita sampai orang kata apa? Engkau wanita yang baik, keturunan yang baik, orang ungkit, bapa hang, ayah hang, ibu hang orang yang baik. Macam mana hang boleh buat benda ni? Ini satu, tuan-tuan, benda yang sangat berat, melibatkan maruh. Sebab itu kita baca tadi macam mana Maryam diuji dan Maryam mendapat pemeliharaan Tuhan. Maryam ni siapa? Perempuan yang jahat? Tak. Dia perempuan yang baik. Dia wali Allah. Dia pilihan Allah. Dia kekasih Allah. Dia hamba yang saleh. Tetapi demikianlah sunnatullah. Nabi kata apa? Asyaddul bala' al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Manusia yang paling berat, asyaddul bala, yang paling kuat ujian dia, para nabi. Kalau nak ikut para nabi, yang paling senang depa yang paling dekat, tak, paling besar. Kemudian siapa? Thummal amthal, thummal amthal. Kemudian orang yang kemudian sikit, orang yang kurang sikit. Artinya semakin dekat dia dengan Tuhan, semakin besar ujian dia. Maryam mengajar kita wanita yang hebat, wanita yang membesar dalam keadaan Tuhan jaga dia. Kita mungkin boleh jaga anak kita dalam rumah kita, tapi bila dia keluar, Tuhan sajalah yang kita jaga. Begitu bila anak kita keluar, kita serah dia pada Tuhan. Mudah-mudahan cerita Maryam dan anaknya Isa ini memberikan sedikit pengajaran kepada kita dalam membentuk keluarga dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dengan bantuan Tuhan. Dan ingat, nak dapat anak yang saleh, dia datang selepas ujian. Dia tak akan datang dengan kita mudah-mudah beranak, tertib, elok, ternik. Nabi pun kebanyakan kisah anak-anak mereka tidak mengikut ajaran mereka. Bukan senang. Ulama-ulama dulu, tuan-tuan bisa dengar Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ada karang, satu tulisan. Anak dia, lawan dia, anak Ibnul Jauzi yang karang kitab ulama besar tu, anak dia kembang tak jadi. Anak ulama. Kita tak heran, anak Nabi pun lawan. Demikian bukan senang untuk kita melahirkan keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Keturunan, anak. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.